45. Jadi tandanya adalah okey, kurang ataupun sama dengan. So jawapannya adalah D. Okey, yang lain ada masalah? Kalau lag ke apa, bagi tahu. Okey, saya teruskan. Okey, seterusnya adalah soalan nombor 4. Okay, kita tengok. Okay, dia kata dalam meraja 4, JM ialah garis lurus. Okey, mana JM? Di sini dan juga di sini. Okey, kemudian dia kata nyatakan pandangan sudut pelengkap. Okey, sudut pelengkap itu adalah 90 darjah. Okey, yang mana satukah 90 darjah? Pasangan, maksudnya apa dengan apa. So kalau kita tengok ini adalah garis lurus, ini adalah lambang bagi 90 darjah. Tapi kita tak boleh pilih yang ini. Kita tak boleh V sebab dia nak pasangan. Jadi pasangan dia adalah R dan juga S. Kenapa jadi macam itu? Sebab garis lurus 180. Tolak dengan V iaitu segitiga, maksudnya 90 darjah. Jadi 180 tolak 90 akan dapat 90. 90 ni untuk semua ni. Jadi inilah pasangan dia. Jadi jawapannya adalah R dan juga S. Okey, sudut ada banyak. Okey, sudut tegak tu pun 90 darjah. Kemudian kita ada sudut tirus. Okey, sudut tirus iaitu kurang daripada 90 darjah. Kemudian kita ada sudut cakar. Okey, sudut cakar tu lebih daripada 90 hingga 180. Kemudian kita ada sudut refleks. Okey, sudut refleks lebih daripada 270. Okey. Kemudian kita ada juga sudut penggenak iaitu 180 darjah. Okey. Boleh? Okey, seterusnya soalan nombor 5. Kalau kamu tak dengar ataupun ada apa masalah, bagi tahu sebab saya takut line internet saya tak berapa okey. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Dia kata PQR ialah sebuah segitiga sama kaki. So kaki di sini sama dengan kaki di sini. Jadi kalau sini 50 darjah, sini pun 50 darjah. Jadi kemudian dia tanya nilai Y. Okey, maka nilai Y adalah satu segitiga 180. Jumlah dia punya sudut. Maka kita tolakkan dengan 50. Kita tolakkan dengan 50. Jadi jawapannya adalah nilai Y itu adalah 80 darjah. Okey. Ada masalah tentang soalan nombor 5? Kalau cepat sangat atau apa-apa nanti bagi tahu ya. Okey, soalan seterusnya. Okay, good. Soalan seterusnya, soalan nombor 6. Okay. Nombor 6, dia kata rajak 6 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak.
Kemudian dia kata cari nilai X. Okey, ini kita kena gunakan teorem Pythagoras. Okey, kalau untuk dapatkan nilai di sini, kena tolak. Dapatkan nilai di sini, tolak. Kalau di sini, tambah. Maka 16 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Okey, kemudian punca kuasa. Okey, kamu akan dapat jawapannya gunakan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya 20. Jadi jawapannya adalah C. Okey. Boleh? Okey, seterusnya soalan nombor 7 pula. Okey, dia kata tentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra. Okey, sebutan dipisahkan dengan tambah ataupun tolak. Okey, mana-mana sebutan dipisahkan dengan tambah ataupun tolak, kita kirakan sebagai satu. So, ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. So, semua sekali ada 5 bilangan sebutan. Ingat ya, sebutan dipisahkan oleh tambah dan tolak sahaja. Okey, kalau yang ini 9 ni, okay, saya padam nak tak nampak. Okey, 9 ni dia tak ada apa-apa pun boleh ubah. Kita namakan sebagai pemala. Tetapi kita kira juga sebagai sebutan. Bilangan sebutan, dalam bilangan sebutan. Okey. Kalau yang huruf-huruf ini kita panggilkan sebagai pemboleh ubah. Okey. Kemudian kalau kata contohnya saya bagi, okey, kejap ya. Okay, contohnya saya bagi okey, kita teruskan. Okey, dia kata soalan nombor 8. Okey, yang lain boleh dengar? Okey, soalan nombor 8. Okey. Boleh tak? Tak clear? Dengar tak? Okey. Antara berikut yang manakah faktor, bukan faktor bagi 6K. Maksudnya dia tidak boleh bahagi dengan 6K. Okay? 2 boleh bahagi dengan 6. So, jadi 2 adalah faktor bagi 6K. Okay, seterusnya 3K ada dalam 6K sebab 3K darabkan dengan 2, kamu akan dapat 6K. Kemudian 6K pun faktor bagi 6K. So yang mana yang bukan, ianya adalah 4. Okey. Dengar tak? Sangkut? Dengar. Dengar cikgu. Seterusnya, dia kata soalan nombor 9, kenal pasti rumus bagi Y. Okey, rumus bagi Y sama dengan MX tambah C. Okey, so rumus bagi Y sama dengan MX tambah C adalah Y. Okey. Nombor 10
Okey, yang nombor 9 tadi, kalau nak kena pasti rumus, rumus tu dia kena duduk single. Dia seorang diri. Tak ada partner, tak ada girlfriend, tak ada boyfriend. So, seorang-seorang dia je. Okey? Pen pula tak keluar. Okey, ni seorang-seorang diri Okey, lepas tu Allahuakbar. Sekejap, cikgu betulkan pen ni sekejap. Apa pen ni pun tak nak malam-malam ni. Okey. Soalan nombor 10. 7 cc. 7 cc. Cik pen cikgu pun meragam. Terkejut dengan blackout kat rumah Cikgu Asparul. Okey. So kalau 7 cc. Kalau pentagon 5. Kan? Macam-macam meragam pula malam ni. Sabar sekejap. Astagfirullah. Pen kenapa tak keluar? Lepas dah. Lekat lepas ni. Okey. Soalan nombor 10. Pentagon ni 5. Okey. Hexagon ada X. Sekejap keluar pula. Okay. Ada huruf X Ada huruf X ni 6 ada 6. Okey. Kalau deka desimal 10 kan. So have 7. See Saya cakap saya pun tak boleh tengok dekat skrin komputer saya ni. Satu benda je ni. Kalau respon ni tak okey, tolong bagi tahu Tolong unmute awak punya ni mic. Cakap. Okey. Soalan nombor 11. Sekejap boleh? Saya nak betulkan pen ni kejap. Tadi page berapa Ini dah. Okey, soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11. Pen cikgu ada problem Soalan nombor 11. Ni tajuk tingkatan 3 kan? Okey. Tingkatan 3 tapi berkait juga dengan teorem Pythagoras. Kalau tengok dia sebut dekat sini panjang. Bila jawab soalan tak kisahlah. Soalan kertas satu pula. Soalan bahagian A ke bahagian B ke. Kalau boleh tandakan information yang penting dalam soalan. Dah. Ni soalan nombor 12. Soalan nombor 12 ni kalau tengok koordinat lah. Okey. Tajuk macam ni ada Cartesian ni. Satah Cartes koordinat lah. Paling senang sekali. Dan dalam ni dia bagi segi 4. Dia tunjuk segi 4 tepat. Okey. Segi 4 tepat. Kalau murid faham. Bila nak tengok segi 4 tepat ni. Clue dia adalah. Sebab soalan dia kat sebelah sebelum nak pergi soalan sebelah tu, tengok koordinat ni. Kalau koordinat kat sini, okey, dia berada pada paksi ataupun nilai X yang sama. Okey. Kalau yang ni nilai Y yang sama. Awak tengok Y dia 5, Y dia 5. Kalau yang ini nilai X dia sama. Nilai X dia -2, -2. Jadi otik kat sini, soalan dia tanya apakah koordinat S kan? So maksud dia, nilai Y mesti sama dengan R. Y bagi R. Nilai X pula mesti sama dengan X bagi P. Okay? So kat sini menunjukkan nilai dia 4. Kalau kat sini nilai dia -2. Cikgu tulis kat atas Kalau kat sini pula nilai dia 5. Okey. Kalau kat sini pun -2. So dia tanya koordinat bagi S kat sini ni. Jadi baca nilai X dulu. 4, -2. Okey. -2 ni nilai yang ni lah. Nilai Y ni. Nilai Y ni. Okey. So muka surat sebelah. Ni dia tanya koordinat kan. Tengok soalan, cikgu tak baca soalan ni pun, cikgu tengok tu pun cikgu tahu. So -2, kalau yang ni
nilai X negatif 2. Kita baca tadi yang ni nilai Y negatif 2. So jawapan dia C. Okey, soalan nombor 13. Kalau dia tengok, dia sebut kad yang berlabel. Kalau biasa soalan macam ni, tengok yang macam ni, ingat form 2 awak belajar kebarang kalian. Mula-mula cikgu awak ajar kebarang kalian disebut pasal coin, duit siling. Okey. So yang ni pun sama. Kita nak pilih kad ni. Bila kita nak pilih kad, okey, ayat paling mudah. Okey, ayat paling mudah. Kalau duit siling, ada dua je nilai dia. Head or tail, kepala ataupun bunga ke macam tu kan. So awak ada dua pilihan. Jadi dia per dua. Sekarang ni dia kata sekeping kad dipilih secara rawak, nyatakan kebarang kalian bahawa kad yang dilabel dengan nombor 1 dipilih. Okey, kita cek nombor 1 ada berapa. Sebab dia sebut 14 keping, tak payah kira lah kalau dia sebut 14 keping. Kalau awak kira pun kat sini mestilah 14. Jadi dia per dengan jumlah semua 14. So nombor kad yang bernombor 1 ada 1, 2, 3, 4. 4 per 14. Okey. Cari jawapan. Ada tak 4 per 14? Okey. Kita belajar probability kebarang kalian tak boleh nilai dia macam ni. Kita kena simplify, kecilkan. Okey. Bila kita kecilkan ni bahagi dengan 2 dapat 2. Bagi dengan 2 dapat 7. Ada tak jawapan 2 per 7? Okey, ada ni. Okey. Kalau daripada soalan ni, cikgu kata cikgu nak kita tak nak nombor 1, kita nak nombor 3. Okey. So kita nak nombor 3 kira. 3 ada 1, 2, 3, 4. So 4 juga. Kalau 4 dia akan jadi yang ni jugalah. Okey. Yang berikutnya. Okey. Dia kata diberi R. Ni tajuk kalau macam ni. Kalau tengok kuasa dia. Okey, lebih besar daripada 3. Ni lebih besar daripada 3 sebab 4. Ni ada jumlah dia lagi. Ingat balik ini adalah tajuk indeks. So dia kata R ni tak boleh sama dengan kosong. Okey, tak boleh sama dengan sifar. Dia suruh cari nilai S. Jadi kita belajar kan indeks A kuasa N darab A kuasa M sama dengan A kuasa N tambah M. Okey. So bila dapat yang ni, samalah kita buat yang ni. Kita nak cari yang ni. Jadi awak dapat kat sini 3 tambah 4. Jadi 3 tambah 4, 7. Jadi sebenarnya ayat dia R kuasa 3 darab dengan R kuasa 4 sama dengan R kuasa 7. Okey. 3 tambah 4. Okey. Yang ni pula. Yang ni tajuk kedua form 3. Kalau pelajar tengok sebenarnya kertas yang kami bagi ni, kami share dengan pelajar ni adalah kertas program kecemerlangan Terengganu. Soalan Terengganu ni selalunya baguslah kan. So kami share. Jadi yang bahagian ni yang mudah. So yang bahagian mudah ni kalau boleh jangan salah. Okay, dia kata betul kepada 3 angka bererti. Okey. Dalam ni cikgu tulis besar-besar 0.0168. Angka bererti dia 1, 2, 3, 4. Dia nak 3 je. So maksudnya kita nak buang yang belakang ni. Bila kita nak buang yang belakang ni, paling kanan ni, kita nak 3 je. 1, 2, 3. Sebab dia nak 3 angka bererti. Kita tengok, nombor yang keempat adalah lebih besar daripada 5. Okey, ataupun dia kena 5 dan ke atas. So ni lebih, jadi yang ni kena tambah 1. 0.067. Okey. Kalau yang ni salah. Kalau yang ni jadi 2 angka bererti. Okey. Kalau yang ni pun 2 angka bererti. Kita tengok betul-betul Okey, muka surat 9. Okey. Muka surat 9. Soalan nombor 16. Betul ke? Betul. Okey, muka surat 9. Sebab cikgu main sambung je ni. Antara yang berikut yang manakah bukan kelebihan kad kredit? Okey. Yang ni cikgu bagi jawapan teruslah sebab kita tak belajar lagi kan. Kita belum belajar lagi. Sekolah lain mungkin dah belajar. Ni tajuk 3. Okey.
Kalau fikir dari segi logik, kad kredit ni bagus. Cuma satu je. Kita boleh, dia kata bukan kelebihan. Kalau baca kat sini lah, kemudahan beli barangan atas talian online. Kita beli online kan? Ni bagus. Pertama-tama time COVID sekarang ni. Lepas tu, tak perlu bawa duit tunai yang banyak. Bagus. Kalau kita nak pergi luar negara, lagilah takkan nak bawa satu guni duit macam tu kan? Lepas tu, kaedah pembayaran lebih mudah memang. Ni lah nampaknya. Yang selalu orang kita tersalah guna ni. Terlebih belanja. Okay? Tak belajar pun yang ni dari segi logik. Tahulah. Okay. Tapi mungkin pelajar tanya, apa kad kredit nak? Tu tak apa. Nanti lepas ni. Okay. Untuk yang ni. Untuk yang ni, dia tanya skala, okay, lukisan berskala. Cikgu ulang bila lukisan berskala, 1:n. 1 nisbah n. Okay. Sebelah kiri, lukisan. Sebelah kanan, objek sebenar. Okay. So, kena ingat. Dalam ni tengok. Kalau yang ada tonjek ni, confirm lah lukisan. Okay. Yang ni lukisan, yang ni yang sebenar. Objek sebenar. Okay. Dia tanya berapa skala. Ambil yang mudah lah. Ambil yang kecil ni. Ni. 1, 2, 3. Sebelah lukisan 3. Okay. Sebelah sebenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. So, bila dah jadi macam ni, jangan lupa bila kita nak jadikan skala, apa-apa hal pun yang ni kena jadikan 1. Bila nak jadi 1, yang ni kena bahagi dengan 3. Sebelah kanan, sebelah kiri bahagi 3, sebelah kanan pun kena bahagi 3. So, 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. So, jawapan dia 1 nisbah 2. Okay. Jangan terbalik. Ni jangan terbalik. Cikgu ulang. Biasanya soalan yang ni memang dia akan letak image ni sebelah kanan. Dia nak bagi pelajar confuse. Okay. Kalau awak salah letak, awak letak yang sebelah sini yang 6, awak letak 6 macam tu. Okay. 6, 3 macam tu. Ada juga jawapan dia. Okay. Ada juga jawapan dia yang ni. Jadi nanti awak tahu, ada je jawapan betul lah tu. So, dah salah dah. Okay. Muka surat 10. Kalau laju bunyi cikgu cakap je ni. Okay. Muka surat 10 soalan 18. Dia kata yang pertama bulatan berpusat di O. Dia sebut MON garis lurus. Okay. Ataupun bila kita belajar bulatan, MON ni adalah diameter. Dia suruh cari nilai X. Okay. Dia suruh cari nilai X. Yang pertama, bila tengok yang ni bulatan. Okay. Ingat balik, cikgu lukis bulatan. Cikgu buat ni diameter. Lepas tu ada segitiga. Okay. Konsep yang ni. Bila segitiga ni, dia punya bucu yang ada, yang hujung ni, bucu yang ketiga ni menyentuh dekat sini. Dan dia punya hypotenuse ataupun garisan paling panjang ni adalah diameter. Automatik dekat sini 90 darjah. Okey. Jadi dalam soalan ni automatik kat sini 90 darjah. Ditanya berapa nilai X. Mudahlah. Sama ada nak cari nilai X ni sama ada dua cara. X sama dengan jumlah sudut dalam segitiga 180 tolak dengan 90 tolak dengan 25. Boleh buat macam ni. Okey, ataupun dah yang ni dah memang 90, confirm dah 2 ni, X dengan 25 ni, okey, X tambah 25 ni mesti jadi 90 juga. So, X sama dengan 90 tolak 25. Dua-dua pun jawapan dia sama. Okey, dua-dua pun jawapan dia sama. So, jawapan dia berapa? 65. Kan? 65. Okey, so A. Soalan 18. Okey, soalan 18, soalan 19. Kalau pelajar tengok soalan sudut memang banyak untuk soalan bahagian A, objektif. Okey, soalan nombor 19. Sama juga. Lebih kurang yang ni. Segitiga bersudut tegak. Okey, lebih kurang. Cuma dia tanya X dengan Y. Okey, X dengan Y. Ini kita dah boleh tulis dah. Yang ni adalah
sudut pada satu garis lurus. So yang ni 180. Yang ni 90. Tambahlah 90 tambah 180. Dapat 270. Soalan dia mudah. Tapi pelajar kena ingatlah konsep dia. Yang ni mungkin pelajar boleh ingat. Tapi kalau yang ni lupa dah. Okey. Muka surat 11. Okey. Muka surat 11. Ni lelayang. Kecil-kecil biasa main kan. Dia kata 3 tak main dah lah. Okey. Soalan nombor 20. Layang-layang. Lelayang. Dia tanya luas. Okey. Apakah rumus luas bagi layang-layang? Dia bagi elok je. Kalau dari segi, katalah murid lupa. Okey. Awak nampak kalau yang ni, segi 13 sini, cikgu boleh lukis kat sini. Okey. Yang ni pun cikgu boleh lukis kat sini. Jadi awak nampak, satu layang-layang ni, kalau kita cantum dia, dia akan jadi yang ni, petak kecil, ini petak panjang. Maksud dia, luas lelayang yang cikgu lorek ni adalah separuh daripada segi 4. Kalau cikgu cantum macam ni. Jadi mesti ada perkataan dia separuh. 1/2. 1/2 daripada yang mana? Panjang ni. Ataupun panjang ni. Darab dengan panjang ni. Ni formula dia ataupun rumus dia ada dekat depan. Jadi setengah darab dengan 8. Okey. 1/2 darab dengan 8. 8 ni lebar dia. Darab dengan tinggi dia. Tinggi dia semua ni lah. 12 tambah 3. 15. Okey. Nampak mudah. Tapi kalau lupa, habis. Okey. Muka surat 12. Dah habis ke yang nombor 20? Cikgu ni mengajar je. Habis dah. Kalau ada yang betul semua sampai nombor 20 tu baguslah. Tapi soalan ni memang basic dia banyak betul. Konsep maths banyak betul dalam ni. Okey. Soalan bahagian B. Kalau dalam peperiksaan, cikgu selalu pesan dekat awak. Bahagian mana nak buat dulu, bahagian B. Sebab bahagian B ni bahagian yang paling senang nak bagi markah. Tengok dalam ni dia kata tulis benar atau palsu. Bila tulis benar atau palsu, dia tulis lagi kat sini benar atau palsu. True or false. Ada juga murid yang tulis right pangkah. Okey? So tengok yang ni. Kalau picit kalkulator pun terus dapat jawapan dia ni Kalau picit kalkulator terus dapat jawapan dia. So yang ni benar. Tulislah benar. Benar. Okey? Markah dia 2. So yang ni, tekan kalkulator. Punca kuasa 3, 64. Kalau biasanya awak mesti guna kalkulator punya lah. Okey. Kalau dapat jawapan 8, kalau awak tengok 8 darab 8 darab 8, tak sama dengan 64. So ini palsu. Okey, yang bawah. Soalan B, 2 markah. Okey. Dia kata cari hasil tambah kuasa 2 sempurna yang terletak di antara 20 dan 40. Okey, kuasa 2 sempurna. Cikgu ulang. Kuasa 2 sempurna, 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2. Bukan yang ini hasil dia. Jadi 1, 4, 9, 16, 25. Dia kata di antara 20 dan 40. So 36. 6 kuasa 6 kan? Ni 5 kuasa 5. Ada 2 je lah. Yang ni dengan yang ni. Di antara 20 dan 40. Kalau selepas pada ni 7 kuasa 2, 49. So jawapan dia adalah yang pertama kena tulis 25 tambah 36. Terus jawapan dia. Okey? Tulis yang ni 1 markah, tulis yang ni 1 markah. So 2 markah. Okey, yang ni tajuk pola. Tajuk pola tingkatan 2. Tajuk mula-mula sekali tingkatan 2. Okey. Dia suruh lukis bentuk keempat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kena lukislah. Lukis pola dia. Nak lukis pola dia. Dan seterusnya nyatakan pola. Okey. Sebab 2 markah 1 lukis, yang kedua nyatakan pola. Mula-mula 2.
Okey, mula-mula 2. Lepas tu dia bertambah. Tambah 1 kat atas, tambah 1 kat sini. Okey. Yang berikutnya daripada 4 dia tambah lagi 1, ditambah lagi 1. So kita dah nampak dah yang berikutnya yang keempat kalau lukis punya. Okey. Sebab bila yang ketiga ada 3, so yang keempat ni ada 4. Kat atas pun sama, saya ingat dah cikgu lukis pun. So ada 4. Kalau pelajar nampak, ni 2. Okey. Ni 4. Ni 6. Betul ke? 1. Besok ayah ambil. Ayah pergi balai tu. 1. Sekejap Okey. Tak kira lah dia pakai rumah. Cikgu pun dah salah kira sekejap sekejap sebab anak cikgu kena balik sekolah, dia pun kena keluar, kena pergi ambil. Okey. Cikgu ulang cikgu pun dah mabuk dah ni. Okey. Soalan nombor 2 ni 2. Ni 4. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 7. Okey. Kalau tengok dekat atas ni bertambah 1. Dekat ni pun bertambah 1. Ini pun sama. Ni bertambah 1. Ni bertambah 1. Tapi kalau pelajar tengok dekat sini 1, 2, 3, 4. Apa yang silap dekat saya buat 1, 2, 3. Apa yang saya suka beri silap ni? Sekejap. 1, 2, 3, 4. Betul yang 4. Ni akan jadi 5. Patutlah. Ya Allah, tanganku terpadam pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So yang ni asal dia 2. Yang ni bertambah 1. Yang ni bertambah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lukis betul. Kat yang ni pun lukis betul. So 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So kalau pelajar tengok, pola dia adalah, katalah dia bermula dengan 2. Cikgu tulis kat tepi 2 tambah 2. 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah macam tu. So nak tulis dia berapa? Nak tulis dia berapa? Nak tulis macam mana? Okey. So dia bermula dengan 2 tambah dengan, kalau yang ni mula-mula darab 1. Yang ni ada 2 darab 2. Okey. Lepas tu yang berikutnya darab n darab macam tu. So jadi 2 darab n. Alamak, terletak ni pula. Okey. 2 darab n. N ni bermula dengan, okey. Ni cikgu ulang N ni bermula dengan, jawapan dia ada 2 tau. Kalau yang cikgu tulis yang ni, N ni kena mula dengan 0. Okey. 0, 1, 2. Sebab kalau yang ni tak tambah apa-apa, tapi dia kata ada 2. So yang kedua ni N1. 2 darab 1, 1, 2. Okey. Yang kedua tambah 2, 1, 2. Dan seterusnya Ada satu lagi. Ada satu lagi cara dia. Sekejap Cikgu pada yang ni. Ada satu lagi cara dia adalah 2 darab N. Okey. Ni paling senang lah. Sebab awak akan tulis N bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa? Kalau N1, 2 darab 1, 2. Kalau N2, 2 darab 2, 4. Kalau 3, 2 darab 3, 6. Tak 4. Kalau cikgu tanya sekarang ni, kalau bentuk yang ke-8. So, N sama dengan 8. 2 darab 8, 16. Okay, yang ni pula. Okey, yang ni pula. Makin kecil makin kecil. So, kena tolak. Kalau, lagi satu. Untuk pola, kalau bilangan ni makin naik, ada 2. Yang pertama tambah, yang kedua darab. Kena tengok betul-betul. Okey? Kena tengok betul-betul. Okey, yang ni
Kalau berkurang, sama ada bahagi, okey, ataupun tolak. Tengok betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ini 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni 7. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so 5. Nampak dia berkurang. Dia tolak 2, tolak 2, tolak 2. Okey, dia bermula dengan 9. Jadi kita akan lukis yang berikutnya. Kalau soalan dia suruh lukis, kena lukis lah. Kita dah nampak. Yang berikutnya 5 tolak 2, 3 je. 3. Okey. Ni lah cikgu tak pandai seni kan. Comot. So 3 je. Jadi macam kalau yang berikutnya tinggal 1 je. Tinggal segitiga ni je. Jadi jawapan dia yang ni Yang lukis dia yang ni. Nak tulis macam mana? Bermula dengan 9. Okey. Bermula dengan 9. So 9 nak tolak apa? 9 nak tolak dengan 2. Kan? Lepas tu tolak lagi 2. Lepas tu tolak lagi 2. Jadi nak buat macam mana? 9 tolak 2N. Okey? Rumus dia 9 tolak 2N. So jadi N ni mula dengan berapa? Okey? Ni yang pertama. Tolaklah. N sama dengan 1. So 9 tolak 2 darab 1, 7. Dapat yang ni. Lepas tu N yang berikutnya, N yang kedua, 9 tolak, dah seterusnya. Sekejap. 9 2. Sorry, cikgu salah Tak Allah, aku pasal mabuk sangat malam ni. Bermula dengan kosong. Okey, bermula dengan kosong. Sebab yang ni 9 saja. 9 tolak 2 darab kosong, 2. Okey? 2 darab kosong, 2. 2 darab kosong, kosong. 9 tolak kosong, 9. Lepas tu yang ni, 2 darab 1 yang ni 2 darab 1, 2. 9 tolak 2, 7. Kalau yang ni, yang keempat ni, 9 tolak 2 darab 3. Okey? So, jadi 9 tolak 6, 3 jawapan dia. Mabuklah cikgu pun. Tak berbunyi apa-apa. Okey. Soalan ketaksamaan. Okey. Soalan nombor 3. Soalan ketaksamaan. Bila macam ni, ingat balik. Kalau dekat garis. Sorry. Conteng kat sini. Nampak tak? Okey. Conteng kat sini lah. Okey. Kalau garis macam ni. Kalau garis macam ni. Kalau kodok. Okey. Lambang dia macam ni ataupun macam ni. Okey. Kalau bulat macam ni, lambang dia macam ni atau macam ni. So tengok. Kalau yang ni, okey, menghala. Menghala ke kanan. So dia mesti, dia nak cakap yang nak tulis ni mesti lebih besar daripada yang ni. Okey. So negatif 3 kena duduk belah sini lah. Jadi Y ni mesti lebih besar daripada negatif 3. Tapi, ni So cari. Semua ni negatif 3 kan? So yang ni. Dapat dah 1. Okey. Yang sama. Ni yang sama. Cuma dia, okey, donat. So nampak dah yang sama. Dia lebih besar. Yang ni lebih besar sama dengan sebab ni. Okey. So yang ni dapat yang bawah ni. Okey. Yang ni pula. Ni kecil. Okey. Semua nombor dia nak yang ni. Mesti lebih kecil daripada yang ni. So yang ni dapatlah yang atas ni. Okey. Yang ni dapat macam ni. Okey. Kalau cikgu tulis katalah cikgu tulis macam ni. Ni nak ingatkan awak je. Okey. Cikgu bulat. Ni macam ni. Ni nombor 3. Ni nombor 7. Awak nak tulis macam mana nilai dia? So, awak letak yang tengah. Ni Yang tengah awak letak X. Kalau X lah. Kalau Y, Y lah. Kat sini 7. Dekat sini 3. So, 3 ni kurang atau sama dengan X. Yang ni pula kurang daripada 7. Tu cara dia. Sebab yang ni kodok ni donat. Senang. Okay. Soalan nombor 4. Tajuk set tingkatan 1. Okey, soalan nombor 4, tajuk set tingkatan 1.
Ni bahagian B ni kalau boleh jangan salah lah. Okey, set tingkatan 1. Dia bagi X ni di antara 3 dan 12 termasuk kedua-dua. Okey. So kita senaraikan macam ni. Kita senaraikan dulu. Apa nilai X? X adalah bermula dengan 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Tertinggal tanda set pula. Okey. Okey. Lepas tu dia kata set A. A adalah gandaan 3. Dalam nilai X ni, dalam nilai yang ni, set semester ni, salah tulis pula. Okey. Ni set semester. Set besar dia. Okey. Nilai untuk yang ni, semua ni daripada 3 sampai 12. So A pula, A dia sebut adalah gandaan 3. Kena tengok dalam ni. Yang mana gandaan 3? So 3 betul, 6 betul, 9 betul, 12 betul lah. Tulis 3, 6, 9 dan 12. Okey. So B. B adalah nombor ganjil. B ni pun kena tengok kat sini. Okey. So B adalah nombor ganjil. 3, 5, 7, 9, 11. Okey, soalan dia tanya, unsur bagi A. So dah dapat dah. 3, 6, 9, 12. Lepas tu dia kata, unsur bagi B. Salin balik je lah. 5, 7, 9, 11. Okey. Kalau dia kata, yang mana dalam B tak ada dalam A. So nampaklah. Ni tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada. Ni ada. Ni tak ada. Okey. Macam tu Okey. Soalan nombor 5. Soalan last kan? Soalan nombor 5. Bahagian ni 5 soalan. Set soalan 2 markah. Okey, dia tanya. Bulatkan imej-imej yang kongruen. Ingat lagi tak kongruen? Kongruen yang pertama, rupa dia sama lah. Okey, rupa dia sama. Ni macam dok main lipat-lipat-lipat kan? So kat sini, cuba cari yang sama sebiji dengan A dulu. Dia tak boleh terkecil, dia tak boleh. Dia mesti sama betul-betul. Terbalik, terpusing tak apa. Kalau yang ni, kita cari yang nampak tak sama saiz dia. Yang ni tak samalah. Okey. Kalau yang ni, kalau kita terpusing sama tak dengan ni? Okey, yang mana yang sama, yang mana tak sama? Yang ni besar. Lagi? Cuba ada seorang jawab sikit, tak dengar bunyi kan semua tidur habis dah. Yang mana yang tak sama? Yang mana tak sama? Yang mana sama? Cuba bunyi sikit, jawab sikit. B A dengan sama. B sama tak? Okey. Jawapan dia 2. Tak, jawapan dia 2. Markah dia 2. Bila markah dia 2, jawapan dia mesti 2. B ni 1. Okey. Dia kata bulatkan imej yang kongruen dengan A. A ni memang dia tanya antara ni. Antara semua ni. Pandai pun. P dengan S. Pandai pun. Okey. Lagi satu, cara dia tengok ni. Ni panjang ni 3. Cari yang panjang ni 3. Ni sending macam ni tak akan lah. Okey. Ni memang 3. Tapi yang kod sini dia jadi kecil. Yang ni 3. Ni sama. Macam tu cara dia Okey, kena tengok betul-betul. Kongruen, saiz dia sama. Okey, dia punya penampilan sengit ke tonggeng ke tak kisah. Yang tu kena sama dulu. Okey, B. Yang B, yang ni tahun 2000, tak ingat 2015 kot. Kalau lukis tak tepat betul-betul memang tak dapat markah. Okey, sebab dia kata lengkapkan bentuk di bawah dengan garis putus-putus sebagai garis simetri. Ni simetri dia. Macam kalau awak tengok cermin, okey, kalau yang ni garis lah kat bawah ni. So kalau dia 4, kena guna pemaris bila jawab periksa. Macam tu jadi. Ada pelajar dia buat yang lain. Ni maksud dia, kalau awak lipat, yang ni bertemu dengan yang ni. Lipat dekat garis ni, yang ni bertemu dengan yang ni. Yang ni bertemu dengan yang ni. Tu maksud dia. Ada pelajar yang senang macam ni pun tak boleh. Dia ada pelajar dia lukis macam ni. Ni, ni ramai. Dia sambung yang macam ni. Dia sambung kat sini. Ni tak boleh lah. Maksudnya kalau lipat ni tak bertemu ni.
Macam tu. Ni maksud dia macam siku kita lipat. Saya ingat macam tu. Okey. So kalau nak kira lah perjanjian kita cuma buat patutnya ni pun dah lebih 15 minit sebab lagging tadi macam problem kan. So untuk muka surat yang ni dan seterusnya, sebenarnya perbincangan semua cikgu Maths Form 3. Kalau boleh minggu depan kita orang nak duduk diam sekejap. Okey. Rasanya tengoklah pengumuman sambung ke tak. Kami akan buat kelas online depends dekat murid. Kalau murid nak, dia kena cakap dekat guru yang mengajar dia, awak nak kelas online bila. Sebab tak boleh macam setiap masa buat kelas online. Yang pertama dah ramai murid mengadu, tak ada data cikgu. Kesian jugalah.